Salam and hi guys. So hari ni kita nak bincang kepada tools yang ketiga, iaitu DNA cloning vector. Okay, apa DNA cloning vector dalam bahasa yang mudah? So DNA cloning vector ni adalah sejenis yang kita panggil sebagai satu vehicle ataupun satu perkara ataupun satu benda yang kita gunakan untuk kita transport gene yang kita nak itu ke dalam host cell ataupun ke dalam organism yang kita ada. Okey, contoh dia apa yang berlaku adalah sekarang ini kalau kita nak masukkan ubat di dalam badan kita, kita tak akan ambil directly, susah nak disedutkan ataupun dia tidak efisien. Okey, apa yang berlaku adalah kita kena masukkan dalam kapsul atau kita masukkan dalam tablet di mana dia boleh terus masuk ke dalam tempat yang kita nak dan dia akan being absorbed. Sama juga macam DNA cloning vector. Apa yang berlaku adalah kita akan menggunakan DNA cloning vector ini, okey, untuk kita masukkan dalam organism itu, di mana organism itu akan terima cloning vector ini secara tulusnya, dan apa yang berlaku adalah dia akan digest ataupun dia akan gunakan information yang ada itu untuk buat protein yang kita nak. Itu secara simple untuk DNA cloning vector. Okey, seperti kita definekan itu adalah a vehicle used in a gene cloning to insert a foreign DNA fragment. Okey, so vehicle ini adalah pembawa untuk membawa gene yang kita nak itu, okey, ke dalam kita punya host cell. Okey, di mana DNA cloning vector ini kita perlu ada karakteristik yang utama sekali, iaitu kita boleh potong menggunakan resistant enzyme yang sama. Okey, ini maksud untuk DNA cloning vector, di mana dia terbahagi kepada 4 jenis yang utama. Yang pertama sekali adalah plasmid. Okey, so plasmid ini contoh dia adalah PUC18. Okey, so plasmid ini berasal daripada bakteria. Okey, di mana dia ini carry gene separate from the main bacterial chromosome and they replicate independent from the chromosome. Di mana bakteria ini dia ada gene dia sendiri, tetapi plasmid ini berada di dalam bakteria juga, di mana dia ni digunakan untuk kita buat genetic exchange. Bakteria ni juga kamu kena ingat, walaupun dia tak seksual sangat, tetapi dia berlakunya genetic exchange. Dia gunakan apa? Dia gunakan plasmid, di mana dia boleh carry foreign DNA into the host cell and replicate there. Di mana kita boleh influence juga host cell ataupun bakteria itu untuk menghasilkan gene yang kita nak. So selalunya apa berlaku adalah plasmid ni dia tak besar sangat, okey, dan dia mempunyai few gene dan dia ada single origin saja. Sebab kalau kita kena ingat, kita ada linear dan kita ada circular. So plasmid ni adalah circular DNA, di mana kita boleh easily isolate dia from bakteria dan kita boleh introduce dia kepada bakteria lain secara transformation. Dan information yang dibawa tak besar, iaitu 10 kilobyte saja, bukan kilobyte, kilobases. Okey, seterusnya kita ada bacteriophage. So kalau siapa-siapa tak tahu bacteriophage ni, so saya kat universiti dulu saya belajar pasal bacteriophage ni agak mendalam juga. So bacteriophage ni adalah sejenis virus, di mana dia ini membawa karakteristik, dia ni boleh pergi ke mana-mana sel dan dia akan inject kita punya gene ataupun DNA ke dalam sel tersebut. Di mana apa yang berlaku adalah, contoh yang kita pakai kat sini adalah Lambda 2001. Okey, Lambda 2001. Nama macam kita kan, tapi ya, ini nama saintifik lah. Okey, so apa yang berlaku adalah dia ini boleh membawa penyakit. Di mana selalunya virus ni apa yang berlaku adalah dia akan pergi dekat sel lain dan dia akan inject dia punya DNA dan sel tersebut akan menggunakan DNA tersebut untuk menghasilkan lebih banyak virus. Itu bahayanya virus ni. Okey, contoh di COVID ni adalah jenis contoh virus juga. Okey, so apa yang berlaku adalah untuk bacteriophage ni, apa yang berlaku adalah kita kena pastikan dia ni tidak membawa penyakit yang dia ada. Sebab kalau dia bawa penyakit yang dia ada, apa yang berlaku adalah dia akan infect kita. Sedangkan kita nak masukkan genetik yang baru, tetapi dia infect kepada kita. Okey, itu untuk bacteriophage. Yang seterusnya kita ada cosmid. So example of cosmid ni adalah SCOS1. Okey, SCOS1. So cosmid ni adalah hybrid vector. So hybrid, sebuah hybrid campuran antara kata lambda bacteriophage tu tadi dengan plasmid. Okey, so jadi cosmid. So di mana cosmid ni dia besar sedikit, di mana dia membawa drug resistant, marker gene dan plasmid gene juga. Di mana apa yang berlaku adalah cosmid ini dia akan bawa information yang lebih besar, 44 kilobase. Okey, so usually kita gunakan cosmid ini untuk bawa information ataupun bawa gene cloning yang lebih besar. Contoh dia mammalian gene, okey, mammalian gene ataupun multi gene fragment. Okey, seterusnya adalah kita ada YAC. So example untuk YAC ni adalah nama dia PYAC. Okey, PYAC. Okey, so PYAC ini YAC ni berasal daripada yeast artificial chromosome. Okey, so apa yang berlaku adalah dia adalah jenis vektor yang sangat besar, di mana dia boleh bawa information yang lebih banyak. Okey, so di mana
apa yang akan berlaku adalah dia juga ada plasmid vector dan dia juga ada fragment yang sangat ada pelbagai gene yang dia boleh bawa di dalam kita punya P yang ini. Sebab dia besar, sebab kamu kena ingat antara yeast dengan bakteria, yeast ini dia punya information dia lagi besar daripada bakteria. So apa yang berlaku adalah saiz yang dia akan bawa adalah 500 kilobases. Okey, 500 kilobases. Okey, so sekarang ini kita nak pergi kepada karakteristik of cloning vector. Di mana karakteristik of cloning vector ini terbahagi kepada 3 yang utama. Yang pertama sekali adalah dia able untuk accept foreign DNA in a multiple cloning site. Okey, apa maksud ini? Dia maksudnya dalam satu kita punya cloning vector ini dia boleh terima foreign DNA dekat banyak tempat di dalam badan dia. Okey, multiple cloning site itu adalah tempat-tempat di mana kita gunakan untuk kita clone. Yang kedua adalah untuk able to replicate freely in the host cell. Okey, so apa yang berlaku adalah cloning vector ini dia boleh dibawa ataupun termasuk ke dalam kita punya bakteria. So di mana apa yang berlaku adalah dia akan replicate dengan banyaknya di dalam bakteria ataupun host cell yang kita nak. Dan yang ketiganya adalah dia possess selectable genetic marker. Okey, contohnya apa yang berlaku adalah genetic marker ini digunakan untuk sebagai penandaan di dalam kita punya gene cloning. Okey, so saya tahu agak confused sikit, tapi nanti saya akan ajar pada next subtopik, di mana apa yang akan berlaku adalah cloning vector kita ini dia akan membawa satu genetic marker yang kita gunakan untuk kita tahu sama ada kita punya cloning vector ini berjaya masuk ke dalam bakteria atau tidak. Okey, so contoh dia yang kita gunakan adalah ampicillin resistant. Okey, so dalam satu topik yang seterusnya saya akan ajar macam mana penggunaan genetic marker ini. Okey, so itu saja untuk cloning vector. Okey, sekian saja daripada saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.